Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata rizab negara adalah dana untuk masa sukar yang dimiliki hanya segelintir negara di dunia. Namun ia bukan satu-satunya tujuan rizab negara. Dalam bahagian kedua dokumentari Singapore Reserves Revealed terbitan CNA, DPM Wong yang juga Menteri Kewangan menjelaskan bagaimana rizab turut memacu Singapura. Di penghujung barat Singapura, kerja-kerja menambak sedang dijalankan untuk membangunkan apa yang nantinya menjadi pelabuhan automatik sepenuhnya yang terbesar di dunia. Projek ini dibiayai dana daripada rizab negara. But we should not get the mistaken idea that this is a draw on reserves, because when we use past reserves to create new land, the land is also protected as past reserves. And when we create the land and eventually sell the land for development, those land proceeds goes back to the reserves again. So from that point of view, it's really just a conversion of assets from finance to land and then back to finance. Dalam bentuk lebih peribadi, rizab negara membantu rakyat Singapura untuk mengembangkan simpanan mereka untuk tujuan persaraan serta keperluan lain. Ini dicapai menerusi kadar faedah terjamin bagi tabung simpanan pekerja CPF. Sistem ini, kata Encik Wong, dapat berjalan lancar kerana adanya rizab negara. If we were to move to a different system, let the CPF member take their own risk. You have people who retire, let's say, during the global financial crisis. It will be terrible for their retirement, or anyone who has retired in the last 3 years when markets were impacted and had such great volatility. They would have been impacted too. So regardless of the ups and downs in the markets, we continue to pay the same guaranteed interest rate to CPF members. Rizab negara turut bantu membiayai perbelanjaan pemerintah. Separuh daripada unjuran pulangan pelaburan daripada rizab negara mengalir terus ke dalam perbelanjaan awam. Lagi separuh akan dikembalikan semula ke dalam rizab negara yang amat berguna semasa berlakunya krisis seperti pandemik COVID-19. Menurut DPM Wong, dana bagi masa sukar yang dimiliki Singapura sangat unik, yang dimiliki hanya segelintir negara sahaja. And I'm sure if we were to be faced with any future shock, an emergency, a calamity, a disaster that may even be bigger than what we have been through in the last 3 years of COVID, we can count on our reserves to tackle the shocks, to rebuild Singapore if need be, and to make sure that we keep moving forward. Saudara, anda boleh menonton episod kedua dokumentari Singapore Reserves Revealed di CNA pada 9 malam nanti. Seterusnya, saudara, menjelang pilihan raya Presiden yang dijangkakan pada 1 September nanti, Jabatan Pilihan Raya ELD hari ini mengumumkan bahawa ia sudah menerima 6 permohonan bagi sijil kelayakan dan 16 pengisytiharan masyarakat. Sijil kelayakan adalah satu daripada 2 dokumen yang perlu dimohon para calon jika mereka berhasrat untuk bertanding dalam pilihan raya Presiden Singapura. Ia diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat sektor awam dan swasta antara kriteria lainnya. Sijil masyarakat pula membolehkan seseorang calon untuk mengisytihar jika mereka tergolong dalam masyarakat Cina, Melayu, India atau masyarakat minoriti lain. Pilihan raya Presiden akan diadakan jika lebih daripada satu calon layak bertanding. ELD tidak mendedahkan nama kesemua 6 individu yang menyerahkan permohonan bagi sijil kelayakan. Sebelum ini, 4 individu sudah tampil mengumumkan hasrat mereka untuk bertanding. Mereka adalah mantan Menteri Kanan Tharman Shanmugararatnam, usahawan George Goh, mantan Ketua Pegawai Pelaburan GIC Ng Kok Song dan mantan Ketua Eksekutif NTUC Income Tan Kin Lian. Permohonan untuk sijil derma politik akan ditutup esok. Selepas itu, Jawatan Kuasa Pilihan Raya Presiden akan memaklumkan kesemua bakal calon presiden mengenai kelayakan mereka untuk menjadi calon menjelang hari penamaan calon yang jatuh pada 22 Ogos. Bakal calon Presiden Tan Kin Lian merancang untuk berundur diri daripada pilihan raya sekiranya terdapat 4 calon yang layak.
Jika jawatan kuasa pilihan raya Presiden PEC mendapati beliau dan usahawan George Goh layak untuk bertanding, Encik Tan akan menarik diri. Beliau menambah keputusan tersebut diambil sejak dari awal lagi. Why I decided that George Goh will be the candidate to go forward. He's younger, I think 12 years younger than me or thereabout. He is more enthusiastic. He has a large organisation and large support. Therefore, I think George Goh would be a better candidate. I decided at that time that I will come in, and if all four are approved, I will step aside. Menurut Encik Tan, ketika itu ramai yang berpandangan Encik Goh mungkin tidak memenuhi syarat untuk layak bertanding. Oleh itu, beliau ingin memberi rakyat pilihan calon yang dianggap bebas dan tidak dikaitkan dengan pemerintah. Dua lagi calon adalah mantan Menteri Kanan Tharman Shanmugaratnam dan Encik Eng Kok Song, mantan Ketua Pegawai Pelaburan di GIC. Encik Tan enggan mendedahkan rancangan beliau itu sebelum ini agar tidak mematahkan semangat para penyokongnya. Sebuah bank darah yang baharu dibuka di Punggol selaras dengan strategi negara untuk menempatkan pusat-pusat pengumpulan darah berhampiran dengan kawasan di mana orang ramai tinggal dan bekerja. Penguasa Sains Kesihatan HSA menyatakan bank darah kelima itu boleh membantu menarik lebih ramai penderma muda, khususnya golongan belia. Ini demi memenuhi permintaan yang dijangka meningkat sebanyak 30% menjelang 2030. Menurut HSA, sekitar 21% penderma darah tahun lalu merupakan penduduk yang tinggal di bahagian timur laut Singapura. Ini termasuk Punggol dan bandar-bandar berdekatan seperti Sengkang yang mempunyai lebih 900,000 penduduk. Kawasan-kawasan itu juga mempunyai penduduk yang lebih muda. Maka diharapkan dengan bank darah baharu berada dalam jangkauan dekat segmen masyarakat tersebut, ia akan mendorong mereka untuk tampil menderma darah. Berucap di pembukaan kemudahan baru ini, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung berkata, Singapura mesti terus berusaha untuk memenuhi permintaan darah. Each of us can be part of this gift of life. Today, we use about 120,000 units of blood a year. With a super aged population and increased healthcare needs, we expect this to go up to beyond 160,000 units of blood per year by 2030. Langkah-langkah juga sudah diambil untuk membangunkan pangkalan penderma darah tetap yang mampan. Sebagai contoh, Palang Merah Singapura bekerjasama dengan Institut Teknologi Singapura untuk menggalak usaha menderma darah. Semua usaha ini menjadi lebih genting lagi ketika tempoh kritikal apabila bekalan darah semakin berkurangan. Ekspor utama Singapura merosot lebih 20% pada Julai berbanding bulan yang sama tahun lalu. Ini sekaligus meneruskan penguncupan buat 10 bulan berturut-turut. Kemerosotan ini juga lebih tinggi berbanding 15.6% yang dicatat pada Jun lalu. Ekspor barangan elektronik menguncup ekoran kemerosotan permintaan untuk komponen komputer. Ekspor barangan bukan elektronik turut menjunam. Penguncupan terbesar disaksikan pada produk emas, peralatan khusus dan petrokimia. Secara keseluruhan, ekspor ke semua pasaran utama merosot kecuali Amerika Syarikat. Minggu lalu, Singapura menurunkan ramalan ekspor negara bagi 2023. Ini didorong kemerosotan permintaan global bagi produk elektronik yang menjejas sektor penghilangan rakan-rakan dagang utama. Menurut pakar, sebarang pemulihan ekonomi pada masa depan mungkin tidak begitu ketara. As we go into the fourth quarter, low base effects may actually lead to a small recovery in exports. I think the key risk for us would be that China continues to lose steam. And that would actually push import demand from China down even further. Ekspor utama Singapura merosot lebih 20% pada Julai berbanding bulan yang sama tahun lalu. Ini sekaligus meneruskan penguncupan buat 10 bulan berturut-turut. Kemerosotan ini juga lebih tinggi berbanding 15.6% yang dicatat pada Jun lalu.
Ekspor barangan elektronik menguncup ekoran kemerosotan permintaan untuk komponen komputer. Ekspor barangan bukan elektronik turut menjunam. Penguncupan terbesar disaksikan pada produk emas, peralatan khusus dan petrokimia. Secara keseluruhan, ekspor ke semua pasaran utama merosot kecuali Amerika Syarikat. Minggu lalu, Singapura menurunkan ramalan ekspor negara bagi 2023. Ini didorong kemerosotan permintaan global bagi produk elektronik yang menjejas sektor pengilangan rakan-rakan dagang utama. Menurut pakar, sebarang pemulihan ekonomi pada masa depan mungkin tidak begitu ketara. As we go into the fourth quarter, low base effect may actually lead to a small recovery in exports. I think the key risk for us would be that China continues to lose steam. And that would actually push import demand from China down even further. Mendidik kanak-kanak kecil tentang peri pentingnya melindungi diri mereka terhadap penganiayaan seksual. Kini terdapat satu video animasi baharu bagi kanak-kanak berusia sehingga 10 tahun yang dilancarkan oleh PAVE, sebuah khidmat bersepadu bagi keganasan keluarga dan perlindungan kanak-kanak. Video ini mengajar mereka cara melindungi diri seperti mengatakan tidak jika timbul gangguan yang tidak diingini. Kanak-kanak turut diberi panduan bagaimana untuk memberitahu seorang dewasa yang boleh dipercayai jika diganggu serta menjaga tubuh mereka. I pledge to say no when someone makes me feel uncomfortable. I pledge to walk away when I don't feel comfortable. I pledge to say no when it doesn't feel right. Projek yang dibiayai dana cabaran Presiden ini turut disasarkan kepada para ibu bapa. Misalnya, menurut PAVE, sebahagian orang tidak menyedari bahawa anggota tubuh seperti bibir boleh dianggap sebagai bahagian sulit. Video itu adalah yang pertama seumpamanya dihasilkan dalam negeri. Ia sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menerapkan sebuah kurikulum pendidikan seksual bagi kanak-kanak. Satu permainan interaktif juga turut dalam perancangan.